Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam bincang soalan UPKK. Pada kali ini dalam subjek sirah bahagian B. Okey, so kita tengok soalan-soalan. Okey, soalan 1, baca petikan di bawah dan jawab soalan berikutnya. Okay, Nabi Muhammad SAW telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara bukan Islam bertujuan mengajak mereka memeluk Islam. Baginda memberi layanan yang baik walaupun ada dalam kalangan mereka yang bersikap ganas dan kejam. Rasulullah SAW menyediakan beberapa buah rumah yang besar dan cantik di bandar Madinah untuk utusan-utusan tersebut berehat. Okey, itu dia punya petikan. Kemudian kita baca soalan dia. Okey, soalan 1.1, siapakah yang mengadakan hubungan diplomatik dengan negara bukan Islam? Jawapannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, 1.2, apakah tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan hubungan diplomatik? Apa tujuan dia? Okay, dalam petikan tadi dia ada sebut untuk mengajak mereka memeluk Islam. Okay, mengajak mereka memeluk Islam. Okay, dekat apa tu? Di petikan ni dah ada jawapan dia. Okay. 1.3, bagaimanakah layanan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah layanan yang diberi oleh Rasulullah? Layanan yang baik. Okey. Ni ada ni. Baginda memberi layanan yang baik. Okey, 1.4. Bagaimanakah keadaan rumah yang disediakan oleh Rasulullah? Bagaimanakah keadaan rumah yang disediakan oleh Rasulullah? Besar dan cantik. Rumah yang besar dan cantik. Okey. Kemudian 1.5, di manakah rumah rehat yang disediakan oleh Rasulullah? Di manakah rumah rehat yang disediakan oleh Rasulullah? Jawapannya ialah di Bandar Madinah. Okey, Bandar Madinah. Okey, ini jawapan dia, Bandar Madinah. Okey, soalan seterusnya, soalan 2, lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai. Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai. Okey, soalan 2.1, dua kaum yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah. Okey, yang pertama kaum Muhajirin, yang kedua Ansar. Okey, dua kaum ni Rasulullah persaudarakan semasa Rasulullah tiba di Madinah, kaum Muhajirin dan Ansar. Jawapan dia. Okey, soalan 2.2, dua gambaran peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra'. Okey, dalam perjalanan Rasulullah Isra' tu, apa yang Rasulullah telah digambarkan, diperlihatkan. Okey, yang pertama kita boleh tulis menghantuk kepala hingga pecah. Ada satu golongan yang menghantukkan kepala hingga pecah. Dan yang kedua, menanam terus menuai hasil. Ada pula satu puak yang menanam terus menuai hasil. Okey, kemudian soalan 2.3, tulis dua bahagian mukjizat. Okey, bahagian mukjizat yang pertama ialah hissi dan yang kedua maknawi. Okey, mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Okey, 2.4, dua sistem jual beli pada zaman jahiliah. Dua sistem jual beli pada zaman jahiliah. Yang pertama zalim, yang kedua riba. Riba dan zalim. Okey, kemudian tulis dua tempat penghijrahan orang Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ke mana orang Islam berhijrah pada zaman Rasulullah? Yang pertama Habsyah dan yang kedua Madinah. Okey, hijrah pertama umat Islam ke Habsyah, kemudian ke Madinah.
Okay, soalan 3, baca petikan di bawah dan jawab soalan berikutnya. Okay, kita baca dulu petikannya. Pendidikan Islam bermula sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kenabian dan kerasulannya. Setelah mendapat wahyu, baginda terus menyeru dan membimbing masyarakat supaya meninggalkan perbuatan keji yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di sini bermulalah pendidikan Islam terhadap orang Arab di Mekah. Institut pendidikan yang pertama ialah rumah baginda sendiri. Di sinilah baginda mengajar dan mendidik ahli keluarganya dengan didikan Islam, iaitu percaya kepada kewujudan Allah yang Maha Esa, berpandukan pendidikan Al-Quran. Mereka termasuklah isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Ali dan Zaid bin Harisah. Okay. Okay, so kita tengok soalan-soalannya. Bilakah bermulanya pendidikan Islam? 3.1, bilakah bermulanya pendidikan Islam? Jawapannya ialah bermula sejak Nabi Muhammad menerima wahyu kenabian dan kerasulannya. Okay, jawapan dia kat sini, bermula sejak Nabi Muhammad menerima wahyu kenabian dan kerasulannya. Okey. Kemudian 3.2, apakah tindakan Rasulullah setelah mendapat wahyu? Apakah tindakan Rasulullah setelah mendapat wahyu? Jawapannya ialah menyeru dan membimbing masyarakat. Okey, baginda terus menyeru dan membimbing masyarakat. Okey. 3.3, di manakah bermulanya pendidikan Islam di manakah bermulanya pendidikan Islam terhadap orang Arab? Okey, di Mekah. Okey, di Mekah. Di manakah institut pendidikan yang pertama? Okey, jawapannya ialah di rumah baginda sendiri ataupun di rumah Rasulullah ataupun di rumah Nabi Muhammad. Okey. Kemudian, sambungan lagi 3.5, tulis 2 nama ahli keluarga yang mendapat didikan daripada Rasulullah. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah dan yang kedua, Ali bin Abi Talib. Soalan keempat, lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai. Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai. 4.1, tulis 2 peranan masjid pada zaman Rasulullah SAW. Peranan masjid yang pertama, tempat ibadah, yang kedua, pusat pentadbiran. Soalan 4.2, 2 sumber hukum pada zaman Rasulullah. 2 sumber hukum pada zaman Rasulullah. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. 4.3, perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian damai di antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah. Dengan musyrikin Mekah. Soalan 4.4, tulis 2 nama isteri Rasulullah. Tulis 2 nama isteri Rasulullah. Yang pertama Khadijah, yang kedua Aisyah. Ataupun bolehlah tulis nama-nama isteri Rasulullah yang lain. 4.5, siapakah kanak-kanak yang pertama memeluk Islam? Siapakah kanak-kanak yang pertama memeluk Islam? Jawapannya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Itu sahaja yang kita boleh kongsikan dalam perbincangan soalan UPKK bagi subjek sirah bahagian B pada kali ini. Semoga ianya sedikit sebanyak memberi manfaat untuk mengulang kaji pelajaran bagi menempuhi ujian UPKK nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.